Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Kisah yang pertama saya nak ceritakan ini berlaku di salah sebuah ladang di Malaysia. Ini merupakan sebuah ladang tempat mereka tanam ni buah-buahan seperti buah-buahan tropika, antaranya buah-buahan rambutan. Pengirim yang bernama Hazi berkongsi peristiwa ini. Katanya di sini di kampung saya. Beliau tidak berkongsi lebih lanjut kampungnya di mana, tetapi katanya di sini di kampung saya Casey, ada seorang pakcik ni dia suka bercocok tanam. Antara pokok-pokok yang ditanam adalah pokok buah rambutan. Rambutan pakcik ni memang sedap Casey. Manis sangat-sangat. Dan nanti adalah kadang-kadang ada orang datang untuk mengambil buah-buah rambutan tanpa minta izin. Tuan mana yang tak marah? Yalah dia yang jaga pelihara penat-penat pokok rambutan tu. Bila tiba masa, tiba musim, orang lain pula yang menikmati buah-buahan yang lazat. Nanti malam-malam hari akan lihat ke si beberapa orang berada dekat kawasan-kawasan pokok rambutan. Pokok rambutan satu ni tak payah panjat. Hanya pegang batang rambutan tu, pohonnya goyang-goyang, gegarkan, nanti satu persatu buah rambutan tu akan jatuh ke atas tanah. Jadi pendengar Misteri Jam 12, perkara ini berlaku di kampung yang disebutkan. Saya pada malam tu sedang temani kawan saya. Kami seramai 4 orang masuk ladang rambutan ni. Kami sebenarnya niat di hati nak ambil buah rambutan. Terasa macam nak makan buah rambutan. Jadi kita pun tidaklah nak mengambil tanpa izin. Saya yang beranikan diri pergi ke rumah pakcik ni, Pak Su namanya, dan minta izin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada apa ni? Pak Su, saya dengan kawan-kawan boleh tak kalau kita ambil buah rambutan Pak Su sikit? Terasa nak makan lah Pak Su. Oh, baguslah kau minta izin. Kau pergi ambil. Tapi jangan ambil yang depan Yang depan tu buah dia belum jadi. Kau ambil sebelah dalam sikit. Terima kasih Pak Su. Saya pun jalan ke si. Boleh. Pak Su kata okey lah. Depan yang ambil. Kita masuk dalam sikit. Saya dengan teman-teman jalan. Kita berempat ni jalan. Sambil berjalan tu dengan lampu solo. Sambil tu kita berbual-bual. Tiba-tiba bila dah masuk bahagian dalam sedikit, kawasan ladang pokok rambutan yang dipelihara oleh Pak Su, dari jauh nampak ada pokok bergoyang. Pokok ni, ranting-ranting pokok, daun-daun pokok bergoyang. Ini menandakan ada orang di sebalik pohon tu sedang menggegarkan, menggoyangkan pohon itu nak dapatkan buah-buah rambutan. Jadi saya dengan jalan, kau tengok. Ni lah, ni aku tak tahu ni. Ni dia minta izin ataupun dia masuk ni dia ambil tanpa izin. Tak apalah. Kawan saya pun kata tak apalah, kita fikir baik-baik je lah. Jadi saya pun dengan teman saya, okey lah, jalan. Kita pun pilih satu pohon, kita pun goyangkan pokok rambutan. Goyang, jatuh 1, 2, 3, jatuh banyak. Ambil dalam plastik, masuk dalam plastik. Kemudian teman saya, Zam, apa dia? Aku rasa muskil lah. Kenapa? Aku dari tadi tau perhatikan pokok tu. Aku tengok kiri, tengok kanan. Pokok tu goyang tapi tak ada orang lah. Kau ni buat cerita je lah. Kita kat tengah-tengah ladang ni, malam-malam macam ni. Tak, kau tengok. Pendengar Misteri Jam 12, saya dan 3 orang teman berdiri memandang ke arah satu pohon ni yang bergoyang. Batangnya tidaklah sebesar pohon-pohon yang ada. Jadi kalau sesiapa berdiri di sebalik pohon tu, berdiri macam mana pun tetap boleh nampak susuk tubuh.
Saya dengan teman-teman perhatikan dekat pohon rambutan, yang batang pohon rambutan tu yang agak tipis. Walaupun gelap, tapi tetap boleh nampak. Langsung tak nampak ada orang. Macam mana pokok tu boleh bergerak Apa yang berlaku berikut ini membuat saya dan rakan-rakan lari lintang pukang, Casey. Jadi, cuba anda bayangkan situasi yang digambarkan di sini. Mereka berada di tengah-tengah ladang rambutan, pohon rambutan. Depan ada pokok, tepi, kiri, kanan. Jadi pokok ni ditanam dan disusun dengan begitu cantik lah. Sedirit depan, sedirit kiri, sedirit belakang. Anda cuba bayangkan mereka berdiri, kemudian depan ada pokok satu rambutan, kemudian lat lagi beberapa meter ada satu lagi pohon rambutan, lat lagi. Dia cantik lah berdiri. Sampaikan mungkin dalam jaraknya agak jauh sedikit lah. Dia tidak beritahu. Katanya daripada mana dia berdiri jaraknya agak jauh. Mungkin setelah pokok yang ke-8 ke-9 mungkin jauh. Pokok 8 yang ke-9 tu pokok yang bergoyang. Bila kami perhatikan, pohon tu bergerak, bergoyang, digegarkan, tetapi tidak ada orang. Saya dengan teman-teman terpinga-pinga. Apa yang membuat kami takut? Apabila pokok tu bergerak, dia bergoyang. Pokok nombor 9 ada macam orang goncang, kemudian dia berhenti. Kemudian pokok nombor 8 goncang, satu pokok tu bergegar, dia berhenti. Kawan saya, pokok tu makin dekat dengan kita lah. Lari, 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 lari. Semua lari lintang pukang, Casey. Lari. Cepat, cepat, cepat. Ya Allah. Di belakang kami, pohon tu bergegar, bergoyang, seolah-olah mengejar kami. Saya dengan teman-teman lari. Dengan plastik satu tangan pegang. Dengan satu tangan memegang plastik. Diisi dengan rambutan. Sampai keluar. Ya Allah. Saya tak tahu nak cakap apa lagi. Jadi, akhirnya kami pun pulang ke rumah. Dan kami sambil duduk berborak-borak makan buah rambutan. Dipendekkan cerita, saya mendapat tahu oleh kerana Pak Su begitu marah dengan mereka yang datang mengambil buah-buah rambutan tanpa izin. Jadi Pak Su ni ada ladang rambutan yang agak besar. Waktu malam tengah tidur, takkanlah dia nak menghalang orang. Pak Su telah pun mendapatkan hikmat. Ini sekali lagi saya katakan, saya tak pasti, tetapi ini yang saya dengar ceritanya, beritanya. Pak Su mendapatkan hikmat seorang bomo. Bomo tu datang dan bomo tu pasang penunggu dalam ladang rambutan Pak Su. Jadi barang siapa yang datang, walaupun ada izin tanpa izin, makhluk yang menjaga ladang itu tetap akan mengganggu, menghalau sesiapa yang masuk dengan menakut-nakutkan mereka yang ada dekat dalam ladang rambutan tersebut. Jadi pendengar Misteri Jam 12, itulah kisah berkenaan dengan buah rambutan yang ingin dinikmati oleh teman kita ni. Anda bayangkan, dalam banyak-banyak pokok, satu je pokok bergoncang, seolah-olah macam ada orang goncangkan pokok tu untuk dapatkan buah rambutan. Terima kasih dan selamat tengah malam. Baik saudara pendengar Misteri Jam 12, kalau tadi kisah berlaku di seberang tambak di sebuah kampung, tidak pasti di mana kampungnya. Hanya katanya beliau adalah pendengar dari Malaysia yang gemar mendengar rancangan MJ12. Berikut ini kisah daripada seorang lagi pendengar. Ini datangnya daripada Encik Muhammad Ridwan. Katanya di sini jangan sebutkan nama email saya, Casey. Boleh Casey kongsi dengan para pendengar. Ini bukanlah niat saya, tidak ada apa-apa niat untuk saya berkongsi kisah ini. Hanya sekadar berkongsi kerana ia adalah satu perkara misteri yang berlaku. Jadi begini kisahnya. Di sini ada disclaimer sekali lagi, rancangan MJ12 ini hanya sekadar hiburan, jangan mudah percaya terlampau ikut dengan apa yang anda dengar. MJ12 sememangnya 100% hanya hiburan, Jadi jangan mudah kita menghukum orang, jangan mudah kita membuat andaian sendiri. Hanya sekadar seperti menonton filem seram, tidak lebih dari itu. Encik Muhammad Ridwan memberitahu, katanya saya ni adalah penganjur acara-acara pertandingan karaoke.
Ini juga berlaku bukan di Singapura, tapi ini berlaku di seberang tambak juga. Katanya penganjur acara-acara pertandingan karaoke di kawasan-kawasan Malaysia, yang mana ini adalah satu hobi yang ramai tak tahu. Ada yang sanggup nak masuk pertandingan ni untuk menang piala-piala ataupun trofi-trofi. Jadi dipendekkan cerita, saya pernah terjumpa dengan seorang budak ni. Dia memang kalau menyanyi itu dia memukau ramai. Tapi saya secara sejujurnya, saya katakan di sini, saya tidak begitu minat dengan suara budak ni yang telah pun memenangi banyak pertandingan. Tak tahulah kenapa agaknya pengadil-pengadil ataupun juri-juri dan juga mereka menonton pertandingan karaoke ni suka sangat dengan budak ni. Sampai kan pada satu hari ini, apa yang berlaku, saya terdengar antara perbualan salah seorang peserta ayahnya dengan ibunya dengan seorang lagi peserta ibunya yang lain lah. Jadi dua peserta ni ada ibu mereka ni sedang berborak-borak antara satu sama lain. Saya ni sebagai seorang penganjur, saya akan jalan dari belakang pentas ke depan, kemudian pergi ke sound dekat soundman, tengoklah keadaan bagaimana. Jadi terdengar perbualan mereka yang membuat saya rasa macam terkejut. Sampaikan ada juga manusia yang jenis seperti ini. Kedua ibu ni berbual, katanya, ini saya gunakan nama samaran, kau tengok tu, budak Dila tu masuk lagi. Mesti dia menang. Menyampah aku. Alah, kau bukan tak tahu, bapak dia tu pakaikan anak dia barang. Ya? Hey, satu kampung dah tahu. Barang. Semua pertandingan masuk dia menang. Kau tak pakai barang tu? Itulah, aku pun dah suspek. Ini perbualan antara dua orang ibu. Jadi saya tak percaya sebenarnya kata kepada kedua orang ibu. Apa yang berlaku, saya pun masuk campur. Saya kata tak baik kakak-kakak ni tuduh. Dan memang rezeki dia nak menang. Awak ni siapa? Dia tanya saya. Saya penganjur. Banyak pertandingan karaoke saya anjurkan, budak ni masuk dia menang. Rezeki dia lah. Jangan tuduh tau, fitnah ni. Saya tak tuduh, tapi saya yakin dia pakai barang. Kalau tak percaya, awak buatlah perkara-perkara berikut ini. Jadi dia jelaskan pada saya untuk buat beberapa benda berikut ini. Saya pun katakan pada kedua ibu ni, sudah, kalau nak anak awak menang, awak harus tunjuk contoh yang baik. Pertama sekali, jangan cakap busuk dan buruk pasal orang lain. Saya terus jalan angkat kaki. Jadi saya, selepas mereka bercakap, entahlah, walaupun saya tak suka cara mereka, ia membuat saya terfikir, adakah benar kata-kata mereka ni? Apa yang berlaku, bila budak ni berada di belakang pentas, saya ternampak dia di pertandingan karaoke yang lain. Jadi katanya daun kelo. Antara perkara yang boleh saya gunakan untuk tahu sebenarnya, menggunakan daun kelo. Saya pun ambil daun kelo untuk bila buat persiapan pertandingan karaoke ni. Daun kelo tu saya ambil, saya letak sembunyilah, saya ikat dekat beberapa bahagian di pentas. Nak naik pentas, bawa tangga untuk naik pentas, dan ada beberapa lagi tempat-tempat yang lain yang saya sembunyikan. Bila tiba giliran budak ni, budak Dila, untuk naik ke pentas, dipersilakan peserta F7 Dila. Orang tepuk tangan. Budak Dila dekat tangga tak naik-naik. Semua orang, Dila naik. Budak Dila masih berdiri dekat tangga. Dia pijak satu kali anak tangga, dia turun balik. Dia pijak sekali kakinya, dia turun balik. Saya terlupa tentang daun keloh yang saya letak di bawah tangga Casey. Naik. Tak nak naik. Tak nak. Takut. Kenapa ni? Saya ke depan. Adik, naik cepat. Tak nak, takut. Kemudian, saya teringat daun keloh yang aku letak dekat bawah tangga. Tunggu sekejap Okey, ni bawa dia tengok sana dulu.
Jadi budak ni pandang ke arah lain. Saya pun konon-konon macam cuba betulkan tangga ni lah. Tangga ni memang boleh dialihkan. Saya alihkan sedikit, jauhkan tangga tu daripada daun kelo yang saya selit di bawah. Kemudian daun kelo tu tutup dengan kain tepi pentas. Tak nampak? Tangga tu dah tepi, dekat bawah tu dah kosong. Dah naik atas cepat. Dia pijak satu, dia pijak dua, dia pijak tiga, terus dia naik tangga dan berada dekat pentas untuk bertanding. Ia mengingatkan saya perbualan beberapa minggu yang lalu. Dua orang ibu yang cakap tentang budak ni pakai barang. Adakah ini benar ataupun tidak? Tapi saya tak rasa bukan dia. Mungkin yang bertanggungjawab adalah ibu ataupun bapanya. Kesian betul. Untuk menepati keinginan mak bapak, anak menjadi mangsa keadaan. Silap hari bulan Casey, budak ni pun langsung tak nak bertanding. Entahlah. Tapi inilah dunia. Kejarkan harta dunia sampai lupa kita di dunia. Untuk apa? Selamat tengah malam dari Muhammad Ridwan. Itu dia kisah daripada teman kita berkongsi. Ingat, rancangan ini sekadar hiburan saja. Apapun jua, jangan mudah kita percaya dan menghukum kisah yang kita dengar. Mungkin ini kisah dibuat-buat. Walaupun terima kasih kerana sudi berkongsi. Wow, kisah yang menarik sangat-sangat. Bayangkan sampai masuk bertanding. Karaoke peringkat-peringkat kejiranan ni pun sampai pakai barang. Ya, nasib baik. Adakah mungkin Miss World, Miss Universe ni pun pakai barang juga? Ya, Miss World, Miss Universe pun pakai barang juga. Dia pakai barang swimming costume, membuat ramai lelaki nak menonton. Okey saudara, kita teruskan kisah berikut ini. Ini adalah pengalaman yang diceritakan, datangnya daripada mana ni, kejap Okey, ini kiriman daripada Shani berkongsi peristiwa. Dan saudara, kalau anda rasa segan, takut, boleh mungkin perlahankan suara radio anda. Tapi tetap MJ12 akan Casey teruskan. Hari Khamis, malam Jumaat. Hujan begitu lebat di kawasan rumah saya, yaitu di kawasan Punggol. Arwah makcik saya baru saja meninggal dunia sehari yang lalu di rumah kami di Punggol. Makcik saya, upacara pengkebumian diadakan di sebuah pusara di Singapura. Makcik saya hidup sebatang kara, tidak ada cahaya mata, dan dia meninggal dunia di hospital. Jasad arwah dibawa pulang ke rumah kami di Punggol, kerana rumahnya agak kecil untuk menampung para saudara mara, rakan-rakan yang datang untuk menziarahi arwah buat kali terakhir. Jadi sehari selepas makcik meninggal dunia, ketika makcik berada di dalam rumah kami, sebelum jasadnya dibawa ke tanah perkuburan, bayangkan pendengar Ria 897. Katanya di sini saya dah dapat rasakan ada sesuatu yang tak kena. Kata Shani.
Tapi saya tidak beritahu sesiapa jua, saya hanya pendam perasaan itu pada diri saya. Sebab apabila makcik jasadnya diletakkan di dalam bilik di atas katil, mereka yang datang keluar masuk bilik, ada yang duduk membaca Yasin, ada yang dah baca akan balik, ada yang masuk seketika untuk membuka kain batik lepas yang digunakan oleh arwah makcik saya yang terbaring. Dia buka kain batik lepas bahagian muka, melihat wajah arwah buat kali terakhir. Ada yang cium dahinya dan tutup balik kain tersebut. Saya perasan dekat atas katil ada seorang perempuan yang duduk di sepanjang waktu makcik saya terbaring di atas katil. Tapi tak selalu saya nampak dia. Ada kala saya akan ternampak dia, kemudian saya pusing, dia akan hilang. Ada kalanya dia akan berada di sana untuk beberapa minit sebelum dia hilang sekali lagi. Pertama kali saya nampak, saya fikirkan itu adalah kawan makcik. Kemudian saya tertanya, kenapa pula dia duduk atas katil? Dipendekkan cerita, mungkin saya ternampak sesuatu yang lain, sepatutnya yang tidak sepatutnya saya nampak. Mendengar Mr. Jam 12, kata Shani, setelah arwah makcik dikebumikan, malam berikutnya hujan lebat. Hari Khamis, malam Jumaat, hujan lebat selebat-lebatnya. Seperti yang saya katakan, makcik saya ni hidup sebatang kara, tak ada anak. Tidak ada anak. Hidup seorang diri. Dan saya dalam bilik. Bilik yang mana jasad makcik saya waktu itu ditempatkan adalah bilik tidur saya. Tengah hujan lebat, baring dekat atas katil, sambil waktu tu saya sedang bermain handphone. Saya sedang bermain game Candy Crush, kata beliau. Tengah main game ni Candy Crush, tiba-tiba saya dengar beberapa kali ada ketukan pada tingkap bilik saya. Saya bangun. Saya sebenarnya tak perasan bunyi itu datang dari tingkap bilik. Saya bangun dari katil. Saya tengok dekat luar, ruang tamu gelap. Ruang tamu saya gelap. Ahli keluarga semua dah masuk bilik, dah nak tidur. Saya masih belum tidur. Hujan lebat ni. Saya pun pergi dekat depan pintu rumah. Saya tengok daripada lubang pintu. Tengok dekat luar ada orang tak? Siapa pula yang ketuk? Bila saya patah balik bilik, saya baring atas katil, main lagi, sambung Candy Crush. Sekali lagi kedengaran bunyi. Bunyi apa tu? Saya berdiri, nak turun dari katil, nak pergi ke depan sekali lagi. Saya dengar. Baru saya perasan bunyi itu datang daripada tingkap bilik saya, Casey. Pendengar Mr. Jam 12, kata Shani apabila saya toleh ke belakang, di luar rumah gelap. Yang pertama sebab hujan. Yang kedua dah malam dan hujan lebat. Tingkap saya basah dengan air. Jadi oleh kerana tingkap basah kena air hujan, tingkap saya ni jenis clear. Bila dah terkena air hujan, ia menjadi samar-samar, tidak kelihatan jelas. Saya tak bohong, Casey. Sumpah saya nampak wajah arwah makcik saya dekat luar tingkap dalam keadaan dikafan. Macam makhluk pocong. Dekat tingkap ni, tengah ketuk tingkap bilik saya dengan menggunakan kepalanya. Saya toleh ke belakang, keluar pergi bilik kakak saya, kata Shani. Bilik kakak saya pintu pula dikunci. Saya buka tak boleh. Kakak. Tung. Kedengaran bunyi lagi. Kakak saya buka pintu.
Apa dik? Kak, saya tidur dengan kakak malam ni, boleh tak kak? Kau okey tak dik? Okey kak, okey. Kakak saya masuk bilik. Saya tidur dekat bawah sebab katil kakak saya katil jenis single bed. Tidur di atas lantai beralaskan tilam kecil. Bantal saya tak ada sebab semua dalam bilik tidur saya. Macam mana ni aku nak ambil bantal aku? Tak pakai bantal tak boleh, tak selesa Casey. Saya nikat. Saya bangun, buka pintu bilik kakak. Perlahan-lahan jalan, jenguk dekat bilik. Tengok tingkap, tak ada orang, kosong. Hujan masih turun dengan lebat. Lari masuk dalam, capai 2 bantal dengan converter saya. Lari keluar, katanya terus masuk bilik kakak saya. Ya Allah, takutnya perasaan saya pada malam tu. Saya tidak memberitahu kisah ini kepada sesiapa, sebab saya tahu orang tak akan percaya dan mereka akan katakan, "Yalah, agaknya mimpi tak? Alah, ini semua khayalan lah." Jadi daripada saya menjadi marah sebab tidak ada orang percaya, ada baiknya saya pendam perasaan ini dan saya kongsi dengan Casey dalam Misteri Jam 12. Sememangnya saya nampak Casey seolah-olah seperti kelibat ataupun wajah arwah makcik dalam keadaan berkafan ketuk tingkap bilik saya dengan menggunakan kepalanya. Bayangkan pendengar Ria 897, Shani dapat lihat benda yang menakutkan tu. Shani, aku datang Shani. Okey saudara, terima kasih pada yang sedang mendengar Misteri Jam 12. Yang ini kiriman saya terima, datangnya daripada Farah Farina, katanya, Assalamualaikum DJ Casey. Waalaikumsalam. Saya Farah Farina sedang mendengar MJ12 melalui aplikasi Mi Radio. Terima kasih pada kawan saya Farhan Ali yang berkongsi tentang rancangan ini. Katanya Farah Farina dari Kelantan. Oh, dari Kelantan. Terima kasih. Selamat pagi pada orang Kelate sedang mendengar ni. Kita juga ada yang ini, kiriman daripada Zuan Joe. Katanya Casey sedang mendengar di Shah Alam Seksyen 7 MJ12. Memang terbaik. Kalaulah rancangan ini dapat diadakan di TV sambil menonton, boleh dengar, kan lagi best katanya. Turunlah seberang tambak Casey, saya tunjukkan tempat-tempat angker. Zuan, terima kasih pada Zuan. Yang ini kiriman daripada Kak Sabaria, katanya, Assalamualaikum Dik Kisi. Waalaikumsalam kakak. Kata kakak Sabaria, 2 hari lepas kakak naik lift nak pulang ke rumah kakak di Jurong West tingkat 8. Jadi dalam perjalanan lift naik ke atas rumah tu, kakak terlupa nak tengok peti surat, letterbox lah. Jadi balik kerja sekitar 1 pagi, jalan dah terlampau mengantuk sangat, fikirkan tentang banyak benda lah. Memang niat di hati tu, dalam hati cakap, okey, aku turun daripada transport ni, aku nak tengok surat. Dah sampai masuk lift dah. Kak Sabaria kata, terlupa Casey. Jadi lift tu tengah on the way naik atas, teringat, kakak terus tekan, random, tekan tingkat. Tiba-tiba bila tekan tu, kakak tertekan tingkat 4. Jadi rumah tingkat 8, kakak tekan tingkat 4, sampai tingkat 4, pintu lift terbuka. Jadi kakak pun keluar lah, niat hati keluar. Kemudian turun tangga untuk ke bawah lah, nak tunggu lift turun. Lift dah naik tingkat 8 ni, tak apalah, turun tangga je lah. Jadi kakak keluar daripada lift, jalan nak menuju ke arah tangga. Ada satu rumah tau, rumah tingkat 4 ni sebelah kanan. Dekat luar rumah ada seorang makcik. Pintu rumah dekat tepi lift ni tutup, tingkap tutup, pintu tutup. Tapi depan rumah tu ada makcik. Makcik ni sedang berdiri depan pintu rumah tu, mungkin nak masuk dalam rumah. Jadi tengah jalan, kakak nampak makcik keluar lift, nampak makcik. Jadi apa yang berlaku, bila sebelum kakak sampai tangga nak turun bawah tu, ada satu lagi tembok. Tembok ni adalah tembok
yang mencantumkan koridor dengan lobby lift. Jadi keluar lift, okey, ada lift lobby, kemudian jalan, ada tembok, baru nampak koridor. Bila tengah jalan, nampak makcik tengah diri, kakak lepas tu koridor, itu berapa saat Casey? Rasa-rasanya kurang dari satu saat. Lepas daripada tembok tu, makcik yang diri depan pintu, hilang Casey. Terus meremang bulu rumah, dan tiba-tiba tak boleh fikir tu kakak. Rasa takut sangat. Kakak pusing kiri tengok kanan. Takkan orang ni masuk rumah macam sekelip mata ni? Kakak pun turun bawah, turun tingkat 4, dari tingkat 4 ni turun tingkat 3, turun tingkat 2, sampai tingkat 2, tergerak hati kakak. Tak tahu kenapa lah. Tangga rumah kakak, bila kita tengok tempat railing pegang tangga tu, kita boleh tengok atas. Dia ada lubang sampai ke atas, boleh tengok tingkat 4, boleh tengok tingkat 5, tingkat 6. Sedang kakak jenguk, makcik yang sama sedang jenguk kakak dari tingkat 4 dan sedang senyum, Casey. Kakak punya terperanjat, turun bawah, pergi letterbox, ambil surat, takut juga, surat tak lupa. Ambil surat, nak balik sekarang macam mana, takut. Terpaksa, tak ada pilihan, kakak telefon suami, kata Kak Sabaria. Banyak kali telefon, macam nak rak. Setelah banyak kali telefon, suami jawab dengan suara mengantuk. Bang, tolong saya bang, turun bawah. Ambil saya boleh tak bang? Suami marah. Tapi apakan daya Casey, siapa tak sayang isteri, kata Kak Sabaria. Suami turun dengan muka mengantuk. Naik lift. Kakak takut sangat-sangat. Kakak konon-konon berdiri belakang suami sambil kakak main handphone. Setelah tu Casey, kakak turun ke bawah satu hari tu untuk tengok tingkat 4 tu rumah siapa, sebab kakak tak kenal orangnya. Turun bawah, masih pintu tutup, tingkap tutup, semua tutup. Jadi kakak pergi rumah jiran sebelah yang berada kebetulan dekat luar rumah. Kakak tanya, aunty sorry this house got people stay not? Kakak tanyalah, rumah ni ada orang tinggal tak? Rumah ni dah lama kosong, belum orang tinggal lagi. Kali terakhir seorang pasangan lelaki dengan isteri tua, tak tahu mana diorang pergi. Kakak terdiam Casey. Rumah ni dah lama kosong. Misteri Jam 12. Okey, baik kepada semua geng-geng momok yang sedang mendengar. Terima kasih pada anda yang berada di Kelantan. Jauh betul orang Kelantan. Ada lagi jauh dari Kelantan sedang mendengar MJ12. Mungkin boleh kongsi dengan saya di Facebook Ria. Terima kasih pada rakan-rakan juga. Kita juga ada Shaliza katanya sedang mendengar sekarang ini dengan suami saya Casey. MJ12 ni memang baik sangat-sangat. Sebab anak-anak saya ni, mereka ni susah nak tidur awal. 24 jam nanti dalam bilik. Tak nak tidur, jadi saya akan katakan, aku buka Misteri 12 Lintang pukang semua lari nak tidur sebab takut nak dengar MJ12. Nasib baiklah ada MJ12. Wah, nampak the positive side dengan adanya rancangan MJ12. Kita dengar lagu berikut ini untuk anda. Saya akan berehat, akan saya kembali sebentar nanti. Lebih banyak kisah akan saya ketengahkan. Ini kisah yang saya terima ni datang daripada mana ni, kejap okey. Ini daripada ni baca tadi. Okey, ini daripada Kak Fatma. Beliau berkongsi satu peristiwa. Dan ini kejadian berlaku tentang jiran sebelah yang mana beliau turut membantu. Yang jiran sebelah ni anaknya terkena sampuk. Jadi kisah jiran Kak Fatma sebentar nanti akan saya kembali.
Baik, terima kasih pada semua yang sedang mendengar Ria 897 FM. Selamat pagi pada semua geng-geng Momok yang sedang bersama dengan saya, Casey. Apapun jua peringatan pada saya, dari saya untuk anda semua, anggaplah mendengar rancangan ini hanya sekadar hiburan. Walaupun kisah itu saya sampaikan, semua kemungkinan ia adalah satu rekaan semata-mata, tapi rekaan pun hanya untuk kita hiburkan hati, sebab manusia ni kita tahu gemar dengan situasi yang menakut-nakutkan diri sendiri. Kalau tidak akan wujudnya amusement park, naik thrill ride lah, seperti roller coaster lah. Jadi sebab itulah MJ12 ni disukai ramai, sebabnya manusia ni memang secara lumrahnya memang suka menakut-nakutkan diri sendiri. Jadi inilah, terima kasih pada anda. Ada yang tanya, Casey, dalam konti gelap-gelap tu macam mana Casey boleh buat MJ12? Kakak dengan MJ12 di rumah ni terang menderang pun kadang-kadang dah takut Casey. Ini kan Casey bawah tanah, sorang-sorang lagi, gelap-gelap lagi. Well kak, apa nak buat? Ini kan kerja namanya. Kadang-kadang kronik juga dekat bawah tanah ni. Dan terima kasih pada yang sedang mendengar rancangan MJ12. Ada juga yang kirimkan saya gambar makan, private message. Ini daripada brother Ozzy Bond, katanya, Bro Casey, jemput tengok prata kuah campur tengah bertugas sekarang ini. MJ12 memang terbaik. Dapat saya ada teman pukul 12.30 malam sampai 2 pagi. Lepas 2 pagi, mendak. Kecuali hari Jumaat dan hari Sabtu, sebabnya ada rancangan rock lama dok. Okey. Yang ini kiriman daripada Syami, katanya, Casey, MJ12 terbaik. Terima kasih pada anda. Dan yang ini daripada Syarifah, ini Syarifah kata, Casey, selamat malam. Saya ni kalau dengan MJ12 bila ada suami di rumah. Sedang mendengar sekarang ini di rumah kami di kawasan Tampines. Bila suami tak ada, agak segan sedikit. Malam ni suami ada, tetapi suami saya dah lama masuk alam tidur. Saya mendengar seorang diri dalam bilik sumbat earpiece. Bila Casey putarkan sound effect ataupun ceritanya menjadi lebih seram, senang je cabut earpiece. Depan saya ada TV Casey sebagai teman. Suami saya tak boleh harap, tapi okeylah, dia at least dia ada rumah. Apa-apa boleh kejutkan dia. Anyway, MJ12 saya suka. Terima kasih. #Jom MJ12. Okey, terima kasih pada anda semua. Sekali lagi peringatan, MJ12 hanya sekadar hiburan. Dan yang ini saya nak kongsi sesuatu yang dikongsi sama oleh pendengar. Katanya tentang kes kerasukan. Kerasukan, sampuk yang tadi saya katakan. Padma, anak jiran kena sampuk, tuan-tuan dan puan. Misteri Jam 12. Saudara, suara kena sampuk tadi, itu hanya sedikit saja dapat diputarkan untuk anda mendengar. Tapi yang hairan, selalunya bab-bab kena sampuk ni adalah perempuan. Tapi kali ini kata Kak Padma, anak jiran lelaki yang kena sampuk. Siap dalam rumah, dia berdiri, tutup mata, dah buka langkah kuda-kuda nak berpencak silat. Siapa yang datang, cuba menahan dia, orang itu akan ditendang, diterajang. Ada yang kena tendang sampai tercampak. Begitu kuat. Matanya pejam, tapi dia tahu orang tu datang dari sudut mana. Ini berkenaan dengan anak jiran sebelah. Dia ni memang salah seorang yang gemar dengan ilmu persilatan. Saya tidak pasti apakah kisah yang sebenar,
Tetapi sebagai seorang jiran yang rapat, anaknya memang gemar dengan ilmu persilatan. Gangguan yang dialami oleh anaknya ini dah pun berlaku agak lama. Setiap kali benda tu datang mengganggu, anaknya akan dalam keadaan amuk, habis barang-barang dalam rumah. Dalam bilik tu, pintu almari ada yang dah tertanggal pun akibat ditumbuk, ditendang oleh anak lelaki. Barang pecah, katil yang pecah, macam-macam lagi berlaku. Tidak pasti apakah puncanya, Casey. Tapi itulah keadaannya. Bila dimula baca dan disuruh istighfar, yang datang tu, yang membantu merawat itu adalah bapa kandungnya sendiri. Bapa kandungnya akan pegang dia, kemudian dia keluarkan sejenis kayu. Saya tak pasti kayu apa. Kayu tu dicocok. Bila orang tengah pegang, dia cocok dekat telapak kaki. Kemudian waktu itulah dia akan terpekik-pekik. Dia akan terpekik-pekik meraung kesakitan apabila dirawat oleh bapa kandungnya sendiri. Baik saudara, saya akan ketengahkan kisah berikut ini. Dan kalau di kisah ada pengalaman misteri, anda boleh bersama dengan saya dalam rancangan Misteri Jam 12. Bagaimana saudara? Pernah tak anda dalam situasi yang akan saya kongsi sama dengan anda? Ini daripada kiriman Suhana. Beliau dah beberapa kali balik rumah selepas 12:30 malam. Bukan kerja, balik lipat dengan kawan. Tapi selepas kejadian ini, dia dah takut nak balik selepas 12:30 malam. Apa yang dia lakukan dengan kawan-kawannya? Setakat hangout, duduk lepak dekat kafe. Kemudian kalau kafe nak tutup, mereka akan beralih tempat dekat kawasan-kawasan yang mereka berada pada waktu itu. Jadi, kata Suhana, ada kalanya bila dia balik rumah sedang berjalan di kolong blok rumahnya seorang diri, dia akan dengar dari belakang telapak kaki orang berjalan ikut dia dari belakang. Dan setiap kali itu, kata Suhana, setiap kali itu, bila saya pusing, saya toleh ke belakang, sememangnya di belakang saya tidak ada sesiapa pun. Jadi, ini dah menjadi satu keterbiasaan pada Suhana, yang balik malam, dia akan rasalah, pada saya ini hanyalah perasaan takut. Tapi sebenarnya itu adalah satu tanda-tanda, Kisi. Tanda-tanda memberitahu saya supaya jangan balik malam lagi. Sebab mungkin dekat daerah yang saya tinggal ni ada benda-benda yang tidak baik lah. Jadi maka itu tanda-tanda ni datang dahulu memberitahu saya. Tetapi saya tidak indahkan. Saya hanya anggap, alah, kalau tengah sorang jalan nak balik rumah pukul 1 pagi, 12:30 malam, yang dengar itu memanglah nak menakut-nakutkan kita. Tapi tidak. Itu sebenarnya adalah amaran peringatan. Dan beginilah kisahnya yang ingin diceritakan dalam Misteri Jam 12. Balik rumah, jalan dekat kolong blok selepas lepak dengan kawan. Pukul 12:30 malam, pukul 1 pagi, bunyi orang bergerak dekat belakang saya. Kadang-kadang bunyi berjalan, kadang-kadang terdengar bunyi
kaki dihirit dan disirit. Setiap kali toleh, memang tak nampak apa-apa. Mungkin hanya permainan minda. Dipendekkan cerita, akhirnya, kata beliau di sini, benda ini berlaku pada saya. Rupa-rupanya setiap kali balik rumah, pertama sekali saya masuk rumah tak beri salam. Pada pandangan saya, mak bapak semua dah tidur. Nak beri salam siapa nak jawab? Saya tak tahu ada cara nak beri salam yang khas untuk masuk ke dalam rumah. Misal kata kalau rumah tu orang tak ada orang, ataupun rumah tu orang sedang tidur. Yang kedua, masuk rumah tidak mempunyai cara-cara tertib-tertib tertentu. Dengan melangkah kaki kanan, dengan membaca beberapa surah, main masuk je. Kalau kita tidak ada pengikut dari belakang, memang kemungkinan tak kisah, tak ada apa-apa akan berlaku. Tapi kalau ada pengikut, seperti dengar telapak kaki, rasanya macam ada orang, berhati-hatilah. Dan inilah yang berlaku pada saya. Benda tu masuk dalam rumah, Casey. Dia ada favourite spot dalam rumah saya. Favourite spot dalam rumah adalah dia suka bersembunyi di belakang langsir, belakang rak-rak TV. Rumah saya ada rak TV. Ada almari kecil, atas tu ada televisyen, atas tu ada radio, atas tu ada perhiasan, belakang rak-rak tu ada langsir dan tingkap untuk pandang luar kawasan koridor rumah saya. Jadi apa yang berlaku? Bila balik tu, saya dah tak indahkan tentang bunyi. Saya tetap balik sampaikan pada satu malam, saya ni daripada bilik nak pergi ke dapur untuk minum air. Waktu tu saya baru balik, dah mandi, dah bersihkan diri. Jadi saya nak ambil air, sambil tu duduk dekat katil tengok handphone. Saya ni tidak bekerja, Casey. Pergi dapur, buka peti ais, tengah berdiri di tuang air, saya perasan dekat belakang TV, langsir tu bulat berbungkus, macam ada orang berdiri dekat belakang langsir. Saya tengok betul-betul, macam susuk tubuh manusia. Dengan segera saya habiskan minuman air saya tu, saya letak tepi cawan, berjalan menuju masuk ke dalam bilik. Tutup pintu, tengah baring. Dengar, Casey, tengah baring saya dengar pintu bilik saya ada benda cakar. Kedengaran bunyi sesuatu cakar. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya cuma mampu berdiam diri. Keesokan paginya, saya memberitahu ibu tentang apa yang berlaku. Ibu saya hanya memarahi saya dan memberitahu balik lambat lagi. Dalam hati menyesal beritahu ibu saya. Akhirnya saya yang kena marah. Saya ingatkan, gangguan dalam rumah ni tak ada kena-mengena dengan saya balik lambat. Tak ada kena-mengena. Tapi sampaikan pada satu hari apabila kes ini di luar kawalan, kata beliau. Di luar kawalan saya. Dan ia sebenarnya dapat tahu adalah punca daripada, bayangkan mendengar Misteri Jam 12. Gangguan dalam rumah adalah punca daripada balik hampir setiap malam, balik lewat malam. Benda ni tengok, wah dia ni asyik balik malam je Pukul 12 dia balik, 1 lebih dia balik. Jadi katanya dia ikut saya balik. Bila saya masuk rumah tak beri salam, tidak baca surah-surah tertentu, dia pun ikut masuk ke dalam rumah. Kemudian dia tinggal dalam rumah. Rumah saya mula rasa panas, berbahang. Rumah saya ni mula rasa sesuatu yang tak kena. Nasib baiklah dapat segera mendapatkan rawatan. Kalau tidak, tak tahulah apa akan terjadi dengan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. PS, rawatan yang disebutkan di sini dalam kiriman email, bukan dia yang dirawat, rumahnya yang dirawat untuk menghalau apa jua yang dah masuk. Katanya di sini benda-benda yang masuk dalam rumah kadang-kadang susah nak halau keluar. Jadi maka itulah mereka telah pun mendapatkan khidmat. Beliau telah pun mendapatkan khidmat seorang pakar perubatan untuk membantu dia dan ibunya dengan ayahnya sekali lah. Jadi terima kasih dan kita akan kembali selepas ini.
sekarang saya akan buka talian. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Sebelum saya nantikan panggilan anda, sementara saya nantikan panggilan anda, ini teman-teman kita ada siapa lagi ni? Daripada pendengar kita, terima kasih ya. Ini daripada Sulaiman, katanya, Casey, selamat pagi pada anda. Sedang bekerja sekarang ini mendengar rancangan MG12. Sekarang ni sedang bertugas di tempat kerja saya, kena night shift Casey, tapi sedang taking a break sambil mendengar MG12. Wow, tadi ada Facebook Live Lepas ni nak balik kerja, saya tak boleh dengar MG12. Saya cuma boleh dengar waktu break time sahaja. Ni ada pesawat yang saya nak kena repair. Wow, ni engineer Terima kasih pada abang engineer kita sedang mendengar. Yang ini kiriman daripada Wati Steiner. Salam Casey dan semua geng momok yang sedang mendengar rancangan radio yang amat terbaik Misteri Jam 12. Terima kasih. Saya sedang mendengar dari Fort Lewis, Washington State, Amerika Syarikat. Tengah sedap-sedap dengar. Sekarang nak kena bertugas sebab dah hampir 10.30 pagi. Kaca daun aja. Selamat bertugas pada Wati Steiner yang kini berada di Amerika Syarikat. Semoga selamat sampai ke destinasi ya. Terima kasih. Walaupun dah duduk di Amerika, tetap berbahasa Melayu di Facebook. Bagus. Kita tak kisah, kita harus kuasai banyak bahasa. Bahasa ibunda, bahasa Inggeris, bahasa Perancis kalau mungkin ada pasangan Perancis. Kita kan international. Yang ini Muhammad Hamirul Hafiz UKC dari Georgetown Pulau Pinang, MJ12 the best. Terima kasih. Kita juga ada siapa lagi ni, Rani Rahiman. Hai KC, tengoklah suami akak nak dengar MJ12 tapi dia tertidur. Akak yang dengar MJ12 pula. Akak ni takut berani. Macam mana tu istilah takut berani apa khabar Kak Nurkia Jones? Biasalah di JKC dekat dapur tengah masak makan malam sambil dengan MJ12 di Shop Share. Nampak sebutannya betul tak Kak? Shop Share England. Semalam suami akak nak takutkan akak sembunyi belakang tembok. Dah tu sergah. Nyaris-nyaris dia kena ketuk dengan senduk. Baru betul. Tipa tak bersalah bang. Suami okey lah, itu maknanya suami masih sayang dia ajak gurauan berkasih. Bagus tu. Ada suami langsung sekali-sekala sang suami sedang mendengar, gurau dengan isteri Tapi ada isteri tak suka digurau Kalau gurau-gurau takut jam tu, dahsyat nanti kena ketuk. Okey, terima kasih juga pada Muhammad Haziq Toyol Charlie Sina, saya dari Pasir Laba Camp. Sedang menjalani perkhidmatan negara Ini daripada Wan Afiq, katanya, Bro KC, malam ni kisah menarik dan juga selamat malam kepada semua geng momok. Ini daripada Ratiana Adira, katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Saya dari Jertih sedang mendengar MG12. Macam pernah dengar nama Jertih ni. Ke mana ya? Tapi di mana ya? Misteri Jam 12. Baik saudara, sila hubungi saya sekarang 669-11897 berkongsi kisah dalam rancangan MG12. Saya harap yang hubungi saya, kita on air. Saya harap jangan telefon KC on air sekejap. Nanti ramai menunggu menanti Saya harap anda faham. Kalau ingin bertanya hal-hal peribadi, mungkin bantuan-bantuan tertentu, anda boleh WhatsApp saya ataupun WhatsApp pula apa ni anda boleh private message Facebook Ria ataupun Facebook DJKC ataupun email pun boleh anda hubungi 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello. Hai, selamat pagi. Siapa tu? Selamat pagi juga. Saya Kis cakap. Ini panggilan dari mana ni? Ini dari Masling Orang Masling Ini Masling blok lama ke blok baru? Blok 4. Blok 4. Ini ada kata kawasan blok 4 ni antara tempat sunyi di Masling Ya, betul. Saya pun pernah lalu danger. Saya pun pernah lalu dekat situ beberapa kali lah. Saya tengok tempat ni sunyi malam-malam macam ni Jadi apa kisah yang nak dikongsi? Silakan. Ni Blok 4 ni ada satu kes lah. Kes orang nak baru-baru juga ni, orang bunuh diri ke apa, bakar diri dia lah. Betul? Betul. Habis malam ada gangguan lah, dengar orang cakar-cakar lah gitu lah, macam-macam lah. Kan? Tapi semua Blok 4 punya neighborhood semua relax lah, okey lah.
Tak ada, ini dah biasa kan. Itu lagi sih. Dan anda sendiri tinggal masing dah berapa lama ni? Dah lama jugalah Dah lama jugalah. Ada pernah dengar tak kisah-kisah mungkin yang balik malam-malam tu? Anda sendiri bagaimana? Pernah ternampak ke? Terlihat ke? Terdengar adalah, terdengar. Terdengar burung hantu. Tapi sini ada burung hantu lagi sih. Ada? Ada kat pokok dia. Pokok dia ada tu pokok besar kat tepi tu. Hari-hari dengar bunyi kata orang-orang tua ni, kalau ada burung hantu, adalah dia tu. Ada lah. Bagi Marokas ada lah. Confirm ya. Tak tahulah jauhkanlah. Ya, terima kasih Selamat pagi. Okey, sama apa. Itu dia teman kita dari Marsiling. Yang ini silakan 669-11897. Ini kiriman daripada Umairah. Katanya Umairah. Sedap nama Umairah. Saya suka nama ni Umairah kata, Casey, nenek saya suruh kongsi kisah ni dari tadi tau. She kept on pestering me, asking me to share her story. Okay, Casey tolong baca, kata Umairah. Nenek saya bernama Haja Sapina, sedang mendengar MJ12 di rumah, iaitu terletak di kawasan Ang Mo Kio. Okeylah, Haja Sapina Katanya di sini, dahulu ketika nenek saya hamil anak yang pertama, nenek saya ni bukan tinggal di rumah flat. Dulu duduk kampung di Singapura. Kampung nenek saya dulu terletak di Pasir Panjang, Casey. Tempat tu memang dekat dengan laut Selalunya dekat dengan laut ni, kata nenek, banyak jugalah kes-kes kronik yang dikaitkan dengan pengalaman nenek saya ni. Jadi dipendekkan cerita, di kampung saya, nenek saya sedang hamil anak yang pertama, iaitu makcik saya lah, kakak kepada ibu saya. Dan waktu malam tu, atuk saya tidak ada di rumah. Atuk saya keluar dengan temannya untuk melakukan sesuatu lah. Jadi dalam rumah tu hanya nenek saya seorang diri. Rumah kampung dulu-dulu ni, Casey, tak macam sekarang. Rumah kampung dulu besar, Casey. Depan ruang tamu luas, kemudian jalan boleh masuk beberapa bilik, kemudian ada dapur di belakang rumah. Dan apa yang terjadi, nenek saya sedang duduk dekat ruang tamu. Waktu tu tak ada TV, duduk dekat ruang tamu, duduk atas lantai ni, sedang menjahit baju lah untuk anak yang akan dilahirkan. Dia tengah jahit. Tiba-tiba nenek saya terdengar bunyi orang macam beri salam. Waktu malam, tengah duduk seorang diri di ruang tamu, tiba-tiba terdengar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nenek saya kata, ingatkan atuk dah balik. Nenek saya pun jawab, Waalaikumsalam. Kemudian nenek saya tengok dekat pintu, tak ada orang pun. Nenek saya yang sedang hamil pada waktu itu bangun, pergi ke pintu. Tolak pintu, tengok dekat luar, tak ada orang pun. Agak gelap sedikit. Lalu nenek terpandang dekat satu sudut. Ada sebatang pohon. Di sebalik pohon tu, ada seorang perempuan dengan rambut panjang, pakaian serba putih, sedang berdiri dan bermain dengan rambut panjangnya sambil memandang ke arah nenek yang ada dekat pintu. Apa yang berlaku pada malam itu, nenek saya bila ternampak makhluk tu, manusia yang disebutkan itu, nenek saya terus tutup pintu. Kembali duduk dekat ruang tamu di dalam rumah. Tengah tunggu, Casey. Tunggu suaminya balik yang tak balik-balik. Kalau sekarang ni, kata nenek saya, senang nak cari suami. Telefon boleh, WhatsApp boleh, tengok dekat Facebook pun boleh. Amboi, nenek Facebook Jadi katanya di sini, bila nenek tunggu suami tak pulang-pulang, nenek pun dah rasa takut, dah rasa meremang. Jadi apa yang terjadi ni? Rumah kampung nenek saya di Pasir Panjang ni ada banyak tingkap. Ada tingkap yang ditutup, ada yang ditutup daun tingkapnya, ada yang ditutup dengan langsir, ada juga tingkapnya dibuka supaya angin masuk dan berangin rumah tu. Salah satu tingkap yang ada dekat ruang tamu, tingkapnya tingkap panjang tiba-tiba dari atas, bahagian luar, atas tingkap tu dekat luar lah, kemungkinan katanya di sini nenek saya nampak ada kepala orang menjenguk daripada bahagian atas tingkap. Jadi tingkap ni panjang, dekat luar tu, dari atas tu macam ada, tiba-tiba nampak kepala orang tu. Dia masuk pelan-pelan, dia tengok, jenguk, nampak keluar. Nenek saya terus pingsan.
Tak sedarkan diri Nenek saya kali terakhir dia ingat dia pekik, tiba-tiba dia pingsan. Tahu-tahu bangun mukanya basah dengan air sebab atuk ambil air yang dibaca disapukan pada muka nenek beberapa kali. Nenek keadaan tidak sedarkan diri, pingsan. Atuk bangun kejutkan nenek dengan bacaan-bacaan beberapa surah. Setelah nenek saya ditenangkan, atuk saya lah bertanya dengan nenek kenapa, apa yang berlaku. Nenek saya menceritakan tentang apa yang dia nampak dekat tingkap dalam rumah. Terima kasih. Itulah kisah daripada Nenek Haja Sapina. Baik, saudara, sila hubungi saya sekarang 669-11897 dalam kisah misteri jam 12 yang ini. Daripada siapa ni daripada Syida katanya, Casey, saya nak berkongsi kisah pengalaman saya. Ini saya memang sememang-memangnya takut nak selfie. Saya ni hantu selfie, Casey. Dalam handphone saya, foto collection makan ribuan. Semua gambar-gambar, kebanyakan lah gambar-gambar selfie saya. Tapi sekarang ni dah berkurangan sedikit. Tapi nanti selepas perasaan takut ni hilang ataupun kurang, tambah baliklah selfie. Apa yang berlaku, saya selfie dalam rumah ni, rumah saya. Ini pendengar kita dari Johor berkongsi kisah dari Bandar Datuk On. Ini kiriman beliau. Jadi tengah selfie. Bila kita nak selfie ni, kita akan cari angle kan. Phone tu kena sengetkan, kena tegakkan, wajah kena tepi, dan macam-macam angle kita carilah. Angle yang untuk menampakkan wajah kita lebih cantik. Jadi saya sedang main phone ni, tengok angle atas bawah, dan waktu tu tengah gairah nak edit gambar. Ini mula-mula saya tukar handphone yang baru. Saya sedang tengok, tiba-tiba dekat belakang saya melalui kamera saya ni tengah tengok, dekat betul-betul tepi hujung frame selfie kamera saya ni, ada orang senyum, Kisi. Saya tercampak handphone saya dekat atas katil. Saya toleh belakang, tengok tak ada orang. Tapi saya yakin waktu tu tengah cari angle baik punya, dekat hujung frame dalam kamera saya ni ternampak ada macam orang jenguk, dia senyum. Oh, ni seram. Misteri Jam 12. Wow. Tadi kisah daripada pengirim kita, walaupun pendek ringkas, saya boleh bayangkan situasi katanya beliau serik nak selfie lagi dalam rumah. Jadi itulah mungkin. Terima kasih kerana berkongsi. Bagaimana agaknya? 669-11897. Hello, selamat malam. Atau selamat pagi Hello, selamat pagi. Hello. Hai, siapa tu? Hai, nama saya Syaz. Panggilan dari mana, Syaz? Oh, dari Woodland. Oh, orang Woodland Tadi Masling ni Woodland. Dan kisah pengalaman tentang apa ni? Silakan. Oh, okey. Waktu tu saya dengan kawan saya kami ada jamming session lah. So kita pergi kat rumah kawan saya satu ni. Dia tinggal dekat daerah Sembawang. Then that time kami tengah ada break lah kat rumah dia. Okay, lepas dah main kan, lepas tu terus kita order lah, kita beli makanan. Dan makanan pun sampai, kita makan. Dan ada satu kali tu, waktu tengah makan tu, dia saya terdengar, saya dengan kawan saya yang budak Cina ni lah. So dia tinggal kat situ. Kita tengok macam bunyi orang ketuk pintu. So okay lah, normal lah. Terus dia pergi kat pintu, dia buka, tak ada orang. Dia macam pelik lah. Lepas tu dia tutup balik. Syaz, do you hear that? Yeah, hear. Lepas tu macam apa sih? I thought it was macam dia punya grandma or dia punya mak dia lah yang tinggal kat situ kan. So okay lah, tak apalah. Then after that, bila kami nak balik, bila saya orang pertama yang buka pintu. Kita ada 3 orang lah. Dia satu budak Cina ni, tu rumah dia. Lepas tu saya dengan lagi satu kawan saya ni Melayu. So I was the first one to open the door. Then suddenly macam angin sejuk, macam macam blow lah ke muka saya. Terus terus saya buka pintu pagar, dia punya pintu kan. Macam alamak, ni macam lain macam kat sini. So that area macam it's a new flat lah. Di Sembawang lah. Di Sembawang. Dia daerah dia macam dulu isinya tu Sembawang Park. Dan daerah dia macam dorang saya tahu, saya rasa pernah pergi sana. Kawasan tu ada macam hutan-hutan sikit
Ya, dia dekat-dekat dengan that CC lah. Oh. Ya. Memang seram sejuk sikit. Terima kasih. Okey lah. Boleh lah. Terima kasih kerana sudah berkongsi ya. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Bagus kisahnya, pendek, ringkas, menarik dan jelas. 669-11897 saudara. Yang ini kiriman daripada teman kita katanya Muhammad Syukri ini melalui Facebook Ria. Yang kongsi cerita tentang gambar selfie tu, kongsilah gambar tersebut. Macam mana nak kongsi Dia belum lagi petik gambar, tengah posing dia ambil. Anda bayangkan dia pegang handphone beliau, telefon bimbitnya, tengah cari angle tengah ni, dan kamera tu masih memandang ke arahnya. Belum sempat tekan snap dia ternampak dekat sudut hujung handphone macam ada kepala timbul dan senyum. Tak tercampak handphone tu. Dan bila nak snap gambar? Yang ini kiriman daripada Haji Ismail. Wah, Casey, pengalaman malam ni memang best sangat-sangat. Katanya di sini. Terima kasih pada Haji Ismail. Saya suka dengan rancangan MJ12. Walaupun hiburan, ada juga pengajaran-pengajaran yang boleh kita pelajari seperti tadi. Jangan balik lewat malam, balik rumah beri salam, masuk tu dengan kaki kanan dan sebagainya. Jadi inilah satu perkara yang boleh kita pelajari bila kita mendengar rancangan MJ12. Yang ini daripada Syazwan Abilah katanya. Casey, nak berkongsi satu peristiwa yang pendek. Saya waktu tu suka duduk dalam rumah ni, saya suka bersiul. Sampaikan mak saya pernah tegur banyak kali, tapi tetaplah dah jadi habit Casey. Kadang-kadang nanti tengah buat assignment, tulis-tulis, nanti lagu berkumandang kat radio, saya pun ikut, bukan menyanyi, tapi saya bersiul. Tiba-tiba satu hari tu saya duduk dalam rumah seorang diri. Mak dengan bapak saya tak ada di rumah. Mereka keluar waktu malam tu. Jadi saya ni anak tunggal, duduk dalam rumah seorang diri, tengah buat assignment, macam biasa duduk dekat study table saya. Kemudian saya dengar lagu. Sambil dengar lagu, sambil tu saya bersiul. Yang menakutkan apabila saya berhenti bersiul, lagu tu habis, sedang tunggu lagu seterusnya, tiba-tiba saya terdengar bunyi orang bersiul dekat belakang saya. Saya terus toleh tengok kiri kanan. Siapa saya bersiul? Dalam rumah tu saya seorang tau. Saya bangun, saya keluar bilik, tak percaya. Saya periksa bilik ibu saya periksa dapur, saya tengok mak dengan bapak saya dah balik ke tidak ni. Tengok tak ada, tak apa. Saya dipendekkan cerita ni, buat assignment, okeylah. Bunyi siulan tu hanya dengar sekali saja. Kemudian habis, mak saya dengan bapak saya pun balik, agak lewat lah. Kita pun makan, kemudian saya masuk bilik nak tidur. Jadi masuk bilik nak tidur, saya tutup lampu. Tengah tidur ni, sekali lagi dalam bilik saya yang gelap, saya dengar bunyi suara orang bersiul. Saya bangun, saya buka lampu, sepanjang malam tidur, hidupkan lampu Casey. Itu dia siapa suruh. Jangan katanya sini. Kemudian saya dah pun hentikan daripada bersiul dalam rumah. Sebab mak saya suruh cakap, kau bersiul-siul panggil syaitan. Saya suruh cakap, panggil syaitan. Mana ada syaitan nak datang bersiul. Macam-macam mak cakap dengar, jangan jadi tu ungkal ingat. 669-11897. Hello Ria, siapa tu? Hello. Hai, selamat pagi, siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa bercakap ni? Yang bercakap ni Encik Wong. Encik Wong Ya. Encik Wong panggilan kan? Saya panggilan dari mana Encik Wong? Saya panggilan dari Tua Cukang. Encik Wong ni orang Melayu ke orang Cina? Saya Baba. Oh, orang Baba. Orang Baba. Jadi pengalaman Encik Wong, terima kasih kerana hubungi. Pengalaman saya banyaklah sejak saya kecil. Tapi saya nak tanya, saya ada skeptikal tau. Skeptikal ni tentang macam orang yang kena sampuk, orang perempuan. Yang nampak pun orang perempuan. Kan? Habis yang kena orang Muslim. Tapi yang Serani, yang Keling, yang Cina, jarang saya tengok. Bukan tak ada. Itu saya punya kemuskilan tau. Apa sebabnya? Kalau ada pakar-pakar yang boleh beritahu, saya nak tahu. Saya dah lama tahu
Saya daripada kecil banyak pengalaman saya. Pasal-pasal ni barang semua, bila saya nampak ke, saya dengar ke, saya kejar. Saya memang darah naik. Jadi apakah bukan takut tahu, darah naik. Ni apakah mungkin antara makhluk-makhluk yang pernah anda berdepan? Anda pernah mungkin apa antaranya apa tu? Antaranya macam ada pernah nampak Pontianak? Lah. Pernah nampak Pontianak tak? Nak tengok tak boleh. Dia nak tengok boleh. Diorang kata buka lagu Lingsir Wangi ke apa. Kan? Saya cuba juga. Tak boleh nampak satu lah. Bila ketuk pintu ke siapa ke, saya buka. Kan? Pasal habis kawan saya tanya, kenapa ni awak nak tengok hantu sangat? Kita kan tak tahulah, orang semua cakap nampak hantu. Saya sekarang sudah 66 tahun. Saya daripada 9 tahun sudah bergaul dengan orang-orang Melayu. Jadi banyak perkara tau. Dalam petang nanti kampung kita kan, jiran-jiran perempuan lari telanjang. Habis kita orang ramai-ramai tangkap bawa balik, kasih rumah dia. Habis nanti bapak dia panggil dia semua lah. Pasal dia tengok semua orang Melayu tau. Jadi orang Cina, orang India, orang Serani jaranglah sikit. Ada pakar yang boleh beritahu tak? Terima kasih Nanti kita akan cuba tanya. Terima kasih Cik Wong. Kembali. Terima kasih. Okey, baik. Itu dia pertanyaan daripada Cik Wong. Bagaimana agaknya? Apakah jawapannya? Daripada pengamatan saya mendengar kisah pengalaman Cik Wong awal tadi, Cik Wong kata beliau banyak bercampur dengan orang Melayu. Jadi dia kata kenapa orang Melayu je? Kemungkinan kerana dicampur dengan orang Melayu, dia nampak orang Melayu je lah. Tapi sebenarnya kalau Cik Wong lungsuri YouTube, Cik Wong letaklah sampuk ataupun possess, Cik Wong akan nampak macam-macam bangsa kena sampuk, kena possess. Jadi lazimnya itulah yang berkongsi kisah malam ni semua memang saluran Melayu. Jadi kebanyakan kisah, bukan tak ada bangsa-bangsa lain berkongsi pengalaman, tapi jarang-jarang. Jadi satu lagi kenapa agaknya orang Melayu kena sampuk. Dia kata kenapa mesti orang Melayu Islam Oh semua tak kisah, ni jin ni dia sampuk, dia tak kira bangsa. Tapi ada kalanya dalam apa yang kita pelajari, yang kita ketahui, entah benar ataupun tidak, mungkin saya silap, janji kepada dari syaitan, katanya aku akan mengganggu semua anak-anak Adam. Selagi dia bergelar anak Adam, dia seorang Muslim, dia akan diganggu oleh makhluk jin. Jadi kemungkinan sebab yang lain tu bukan, jadi dia kurang diganggu. Bukan tidak ada, tapi kurang. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketegakkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey saudara, setakat ini MJ12 dapat saya teruskan. Saya akan jumpa anda. Wah, dah masuk hari Jumaat Selamat hari Jumaat kepada semua.